Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan yang Allah berikan kepada kita, Allah jaga kita, jaga dari segi iman kita, Islam kita, kesihatan kita. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekian lama lah. Untuk masjid ni sekian lama lah kita tak jumpa. Jadi Alhamdulillah peluang yang telah terbuka ini kita gunakan. Kita gunakan untuk kita mempelajari ilmu agama. Dan kita gunakan sebaik mungkin sebelum ditutup balik. Wallahu alam lah. Kalau kita tengok status kes, kadang-kadang turun, kadang-kadang meningkat mendadak, jadi kita tak tahu keadaannya bagaimana. Tapi apabila telah diberi peluang, telah dibuka kembali peluang ini, kita guna sebaik mungkin. Dan sebelum-sebelum ini bila ditutup, ia tidak mematahkan semangat kita untuk mempelajari kembali ilmu agama, ilmu agama Islam ini, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmatan lil alamin, Nabi yang menyelamatkan manusia daripada terjunam dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Nabi yang rankingnya terakhir sekali, tapi yang akan masuk ke dalam syurga, yang akan umat yang akan dihisap terlebih dahulu adalah umat baginda Nabi SAW. Dan umat Nabi lah yang akan masuk pertama ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita sambung sedikit perbahasan kita berkenaan dengan Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang dikarang oleh Syekh Marzuki rahimahullah ta'ala, yang dikarang dalam bentuk syair. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok ada ulama-ulama Melayu juga yang mengarang kitab dalam bentuk syair, tapi dalam bab akidah. Sepatutnya syair itu dalam bab apa? Dalam bahagian bahasa. Bahasa Melayu dia ada, kita belajar tentang syair bahasa Melayu. Bahasa Arab kita ada belajar tentang syair bahasa Arab. Bahasa Inggeris pun kita ada belajar tentang syair-syair bahasa Inggeris. Jadi ulama ni nak dikatakan hebat, mereka bukan saja mampu bukan saja alim dalam bab akidah, bukan saja alim dalam bab fiqh, bukan saja alim dalam bab tasawuf, tetapi mereka mampu menggunakan kekuatan bahasa yang mereka ada itu dalam mengarang kitab. Contohnya kitab ini dalam bab akidah tetapi dikarang dalam bentuk syair. Jadi antara kitab-kitab ulama Melayu, contohnya kitab-kitab kuning terdahulu yang dalam bentuk syair yang saya pernah belajar, iaitu Risalatut Tauhid. Kitab Risalatut Tauhid yang menceritakan tentang sifat 20 Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah juga, dan banyak lagi. Jadi kita nak baca sikit tentang Aqidatul Awam. Ini adalah kitab yang bila saya belajar adalah seringan-ringan kitab untuk memahami bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekian lama kita tak ni, kita cuba ulang sedikitlah. Kita tak ulang daripada mula, kita ulang daripada sebelum di PKP kan masjid ni. Okey, insya-Allah. Qala al-muallifu rahimallahu taala, berkata pengarang kitab ini, summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kata pengarang, kemudian selawat dan salam sejahtera semoga selamanya ditercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi salatu wassalam, sebagai orang yang terbaik yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bait ini ataupun dalam merangkap ini, pengarang setelah pengarang mengarang kitab, maknanya setelah pengarang memulakan penulisan kitab dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pengarang mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah tu. Kemudian pengarang puji pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang tuan-tuan dengar ketika Tok Khatib baca khutbah. Itu turutan. Bahkan bila nak baca khutbah, dia menjadi rukun khutbah pula. Kalau tuan-tuan datang sembahyang kat sini, contoh tiba-tiba tuan-tuan dengar Tok Khatib tak lengkap baca rukun khutbah, kalau selepas itu, kalau dalam jangka masa pembacaan khutbah itu, Tok Imam yang bertugas itu dia tak ulang kembali membaca khutbah sehinggalah selesai solat Jumaat, maka tidak sah Jumaat tersebut. Jadi selawat ke atas baginda Nabi SAW termasuk dalam rukun membaca khutbah. Jadi syarahan dia, muncul pertanyaan, apakah perlunya mengucap selawat kepada baginda Nabi SAW padahal beliau adalah orang yang mulia dan terpilih dengan jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada pengarang ni dia mengarang kitab tauhid dalam bentuk syair, dalam syarahannya pengarang cuba keluarkan soalan kepada kita, buat satu pertanyaan, satu persoalan kepada kita. Nabi dah memang confirm syurga. Apa beza Nabi dengan Rasul, tuan-tuan? Kalau kita faham dahulu masa kita kecil-kecil,
bahawa Nabi tak diutuskan oleh Allah Ta'ala, tak diperintahkan oleh Allah Ta'ala ni untuk menyebarkan dakwah. Rasul baru diperintahkan untuk menyebarkan dakwah wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, itu takrif yang kurang tepat. Sedangkan para anbiya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyebarkan wahyu. Sehinggalah datang Nabi yang seterusnya. Contoh risalah Nabi Musa alaihissalam, kitab dia apa? Kitab dia Taurat. Apabila datang Nabi seterusnya, dilantik juga Nabi seterusnya menjadi Rasul, maka terhapuslah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, dan umat seterusnya perlu mengikut Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Isa pula, Nabi Isa, Injil, kitabnya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kitab Injil tidak diguna pakai lagi. Kerana apa? Kerana datang syariat baru yang melengkapkan semua risalah yang Allah berikan kepada baginda para ataupun para anbiya yang terdahulu. Maknanya pemikiran orang Kristian mengatakan bahawa kitab Bible yang ada pada mereka itu adalah syariat Nabi Isa, itu adalah tidak benar. Kerana apa? Setelah datang Rasulullah, Allah berikan wahyu yang menutupkan, yang melengkapkan apa yang telah dikatakan dalam Injil. Maka Al-Quran ini pelengkap keseluruhannya, maka kita tak boleh ikut yang Injil dah. Kerana yang lengkap, yang sedia ada, yang akhirnya Al-Quran. Maka kita kena ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang telah dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi maknanya pada zaman itu Nabi ni berapa orang, tuan-tuan? Nabi ni dia seramai 124,000 orang Nabi. Daripada ratusan ribu Nabi itu, dilantik daripada ratusan ribu, 124,000 Nabi itu, maka Allah pilih hanya untuk dapat pangkat kedua, iaitu Rasul, seramai 313 orang. Maknanya Nabi ramai. Jawatan contoh kalau nisbah kita kan, Lance Corporal, ni kalau polis lah, Lance Corporal ramai, tetapi setelah diuji, setelah Lance Corporal ni ambil ujian, yang hanya lulus hanya 313 orang saja. Maknanya daripada 124,000 orang para anbiya, maka Allah pilih daripada ratusan ribu itu hanya 313 orang saja yang dapat pangkat kedua menjadi Rasul. Daripada 313 orang Rasul itu, yang wajib kita ketahui hanya 25 orang saja. Tak wajib kita ketahui sepenuhnya. Tak wajib kita ketahui seramai 313. Hanya yang wajib kita ketahui seramai 25 orang saja. Kerana apa? Kerana ini yang selalu disebut oleh Allah di dalam Al-Quranil Karim. Maka daripada 25 orang itu, dalam 25 orang itu yang sangat-sangat menerima ujian yang sangat getir, hanya 5 orang dipanggil sebagai para anbiya dan para rasul ulul azmi. Ini yang memang hardcore punya para anbiya ataupun para rasul, yang memang terima ataupun yang Allah jadikan kepada mereka ni ujian yang sangat getir. Nabi Ibrahim kena bakar, diwahyukan untuk menyembelih anaknya. Nabi Musa dengan keadaan kaumnya, bila Nabi Musa tinggalkan kaumnya beralih kepada untuk menyembah berhala pula, seperti mana kaumnya melihat satu kampung tu menyembah berhala lembu. Subhanallah azim. Dengan Rasulullah pula sangat-sangat banyak sehingga diancam untuk dibunuh. Sebab itu Rasulullah ni dia termasuk dalam ulul azmi. Daripada Rasul ulul azmi 5 orang,
maka yang paling banyak diterima ujian, yang paling Allah sayangi daripada ramai-ramai para anbiya itu, daripada rasul yang telah dilantik oleh Allah SWT itu, yang paling mulia di antara para anbiya. Para anbiya semua mulia, para anbiya, para rasul semua mulia, tetapi di antara yang mulia-mulia itu, yang paling mulia adalah baginda Nabi SAW. Tidak ada satu pun, tidak ada seorang Nabi pun yang telah menjalani peristiwa seperti mana berlaku kepada baginda Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kerana apa? Sebelum berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj, apa dia? Nabi telah berlaku kepada Nabi yang dipanggil keadaan itu tahun kesedihan. Kerana apa? Kerana tahun kesedihan itu, dalam tahun yang sama Allah menarik dua nyawa. Satunya adalah isteri baginda Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah, dan yang kedua adalah bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Walaupun Abu Talib ini tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi kasih sayangnya Abu Talib itu kepada Rasulullah sangat tinggi. Bila jadi macam tu, ni sedikit cerita tentang para anbiya. Bila jadi macam tu, satu ketika bila Abdul Muttalib datuk Nabi, bila dia nak wafat tengah sakit, dia berpesan kepada Abu Talib. Abu Talib ni dia adik-beradik kepada bapa Nabi Abdullah. Jadi dia pesan, dia genggam tangan Abu Talib. Abdul Muttalib datuk Nabi genggam tangan Abu Talib, bapa saudara Nabi, sebelum kewafatan datuk Nabi ni. Dia kata apa? Tolong jaga Muhammad ni betul-betul, tolong jaga Muhammad ni betul-betul. Jadi bila wafatnya datuk Nabi, maka penjagaan kepada Nabi itu diambil alih oleh bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib. Maka diambil alih. Ketika itu semua orang Quraisy sangat segan kepada Abu Talib. Sebab itu semasa hayat Abu Talib, dan Abu Talib menjaga Rasulullah ketika kecil, tidak ada seorang pun yang berani untuk meletakkan perut unta di atas Nabi. Tidak ada seorang pun yang mahu bunuh Nabi. Ada niat orang kafir Quraisy itu dah ada, tetapi disebabkan mereka segan dengan Abu Talib, kerana Abu Talib ini mewarisi kepimpinan orang Quraisy. Jadi bila Abu Talib meninggal dunia, maka tahun itu dipanggil tahun kesedihan. Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj kenapa berlaku kepada Nabi? Allah nak ubat hati Nabi SAW. Allah nak refresh balik hati Nabi, yang mana pada tahun sebelum itu Nabi berlangsung kepada Nabi tahun kesedihan. Jadi Rasulullah SAW ni sangat banyak ujian. Dia tak pernah merasa kasih sayang ibu dan ayahnya daripada kecil. Dan di antara mukjizat yang paling banyak daripada sekalian para nabi adalah baginda Nabi SAW. Dikatakan oleh para ulama, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah lebih daripada 3,000 mukjizat. Kalaulah, sehingga kan ulama kata salah satu mukjizat Nabi, kalaulah Nabi hidup sehingga sekarang dan masih berlaku pada tangan Nabi itu, bila Nabi celup dalam baldi, air terpancit keluar sehingga boleh mencukupi orang Islam untuk ambil wuduk, maka air yang pertama lebih afdal daripada air Zam-Zam adalah air yang keluar daripada celahan jari-jari Nabi SAW. Kemudian barulah air Zam-Zam. Tapi Rasulullah dah wafat, maka air Zam-Zam diletakkan sebagai air yang paling afdal. Kerana apa? Kerana itu terjadi kepada kepada isteri Nabi Ibrahim AS, pada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi ini perjalanan ataupun kefahaman kita tentang para anbiya dan para rasul. Yang kita belajar, kita tahu bahawa Nabi mempunyai 4 sifat, iaitu siddiq, amanah,
tabligh fatana. Kesemua Nabi, bukan saja Rasulullah, kesemua Nabi juga ada 4 sifat ini. Maknanya siddiq, yang benar, lagi membenarkan. Tidak ada seorang Nabi yang bersifat dengan sifat bohong ataupun penipu. Jadi ada pun peristiwa yang terjadi kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, maka itu bukanlah penipuan. Contohnya ketika kisah Nabi Ibrahim sangkutkan kapak kepada kapak ke telinga berhala yang paling besar. Jadi bila ditanya oleh kaum kafir ketika itu, siapa yang buat ini? Maka Nabi Ibrahim kata, kamu tanya dekat berhala yang besar. Dia buat. Jadi perkataan Nabi Ibrahim bila menjawab pertanyaan kaumnya itu bukanlah Nabi Ibrahim berniat nak menipu, tetapi untuk menunjukkan kebenaran kepada kaumnya bahawa apabila diletakkan kapak di telinga berhala yang paling besar, itu pun berhala tidak mampu untuk mengangkatnya dan mengubahnya. Maknanya nak bagi tahu, Nabi Ibrahim nak bagi tahu kepada kaumnya, kamu semua ni menyembah satu benda yang tidak mampu memberikan manfaat kepada kamu dan tidak mampu memberikan kemudaratan kepada kamu. Dia akan kaku duduk di situ. Subhanallah azim. Jadi di situ bukanlah dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam menipu, tidak. Yang kedua, siddiq, amanah. Semua Nabi bersifat dengan sifat amanah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita kena yakin semua para anbiya bersifat dengan sifat amanah. Mereka ini apa yang Allah turunkan kepada mereka, wahyu kepada mereka, itulah yang mereka sampaikan kepada kaum mereka sendiri. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Itu yang saya katakan tadi. Apa perbezaan para nabi dengan para rasul? Nabi dia menyampaikan juga risalah ataupun wahyu Allah, tetapi bila datang nabi seterusnya, maka hukum yang diturunkan oleh Allah kepada nabi tersebut, apabila datang nabi seterusnya, maka tidak diguna pakai. Maka juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para anbiya untuk menyampaikan wahyu. Contohnya kita ambil yang paling dekat dengan kita, Nabi Isa second last dalam ranking kenabian. Nabi Isa ni adalah kedudukannya sebelum Rasulullah. Jadi Allah turunkan kepada Nabi Isa ini Injil. Tetapi bila datang Rasulullah dan ketika hayat Nabi Isa juga, Nabi Isa tetap sampaikan juga risalah Injil itu. Cuma berlaku macam mana? Berlaku tidak, kaum Nabi Isa ketika itu tidak pakaikan Nabi Isa. Maknanya dia tidak mengambil manfaat daripada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak menghafal apa yang Nabi Isa sampaikan. Mereka tidak menulis apa yang Nabi Isa cakapkan. Bila Nabi Isa wafat, selepas 500 tahun ke 106 tahun, ke 600 tahun, maka timbullah 2-3 orang nama yang kononnya mereka mengatakan bahawa mereka mimpi berjumpa dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa perintahkan kepada kami untuk menulis semula Injil. Iaitulah yang dikatakan Bible sekarang. Padahal mereka pada zaman Nabi Isa itu, mereka tidak ambil manfaat apa yang ada pada Nabi Isa. Mereka tak dengar langsung risalah Injil yang Nabi Isa sampaikan. Mereka tak tulis langsung apa yang Nabi Isa sampaikan. Berlainan dengan Al-Quran. Maka bila datang Nabi Isa, wafatnya Nabi Isa, datang Rasulullah bawa risalah Al-Quran, maka terhapuslah syariat yang ada di dalam Injil, tidak diguna pakai lagi, dan kita sehingga akhir hayat, sehingga akhir zaman, yang kita guna pakai hanyalah hukum yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran. Itu
Maknanya para anbiya, para nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan risalah itu, tetapi bila datang nabi yang baru, nabi seterusnya membawa risalah yang lain, mereka risalah yang itu tidak diguna pakai lagi. Itu maknanya nabi dengan rasul, kedua-duanya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu taala. Adapun Al-Quran, bila Nabi sampaikan Al-Quran kepada sahabat, ribuan sahabat menghafal Al-Quran, sehingga kan bila Nabi wafat, Nabi dah tak ada, Sayyidina Uthman pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, kata, wahai Abu Bakar, boleh tak kita tuliskan Al-Quran? Sebab ramai sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran telah mati syahid di medan perang. Jadi bagaimana kerisauan? Kenapa Sayyidina Uthman kata begitu? Kerana Sayyidina Uthman risau apabila sahabat-sahabat pergi berjuang, sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran ini pergi berjuang, mati syahid, maka takut-takut Al-Quran ini tidak ada yang mewarisi kefahaman Al-Quran tersebut. Maka datang Saidina Umar pula, zaman Saidina Umar juga tidak ditulis. Bila datang zaman Saidina Uthman, barulah ada 2-3 orang sahabat yang diperintahkan oleh Saidina Uthman untuk menulis Al-Quran. Tapi pada zaman Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar, masih ada saki-baki sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, dan berbaki itulah pada zaman Saidina Uthman ditulis semula. Maknanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat tidak terputus risalah itu, seperti mana terputusnya risalah Injil kepada umat Nabi Isa AS. Setelah 500 ke 600 tahun baru ditulis semula. Itu tidak meyakinkan bahawa adakah Bible sekarang ini benar-benar daripada Injil zaman Nabi Isa. Jadi itu adalah semua penipuan. Maka kata di sini pengarang, adakah wajar kita mengucapkan selawat kepada Nabi SAW? Maka jawapannya, dari pertanyaan ini di dalam Al-Quran disebutkan bahawa mengucap salawat adalah teladan daripada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam untuk membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman. Ni kejap lagi saya bagi tahu. Berselawat, hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Jadi tuan-tuan, selepas ni kita ubah. Apabila tuan-tuan dengar tiap-tiap hari Jumaat Tok Imam membaca ayat surah Al-Ahzab ayat 56 pada khutbah yang kedua, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila tuan-tuan dengar ayat ini dibaca oleh tuan imam ketika tiap-tiap minggu ketika solat Jumaat, ataupun bila datangnya 2 hari raya, maka tuan-tuan kena sahut ayat ini dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kuat-kuat. Tapi kalau di negara Arab, tempat yang saya duduk, belajar sekejap,
memang mereka bila sampai pada khutbah yang kedua, bila sampai tang ayat ini dibaca oleh Tok Imam pada hari Jumaat, mereka ramai-ramai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila disuruh itu kerana apa? Kerana di sini di dalam ayat surah Al-Ahzab ada ayat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tuan-tuan? Yang ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu. Sallu ni dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, dipanggil fa'lul amrin, iaitu kata suruh. Contoh kita seorang cikgu, kita kata, kamu Farid, bangun kejap, tolong ustaz bawa buku ni ke bilik guru. Tu kata suruh, tolong, minta tolong. Makna di sini sallu ni Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Maknanya di situ apa? Perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukanlah jatuh perintah yang wajib. Cuma Nabi pernah sebut di dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang mendengar namaku disebut tetapi dia tidak menyahut namaku itu dengan dengan berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Nabi kategorikan orang itu orang yang bakhil. Subhanallahil azim. Jadi yang pertama kita tahu, selawat ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah itu bukanlah perintah wajib, tetapi ada kalanya selawat ini jatuhnya hukumnya wajib. Tang mana tuan-tuan? Apabila selawat itu dibaca di dalam solat pada tahiyat akhir. Kalau kita tidak membaca selawat pada tahiyat akhir, tuan-tuan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dipersilakan tuan-tuan bangun semula, sila solat semula. Kerana berselawat juga termasuk di dalam pembacaan rukun tahiyat akhir. Maka rukun solat lah, maka tak baca, kita dipersilakan untuk solat semula. Jadi ada kalanya jatuh hukum sunat, seperti kita nak baca biasa-biasa. Hari-hari kita nak jadikan zikir. Yang kedua, Nabi ajarkan kepada kita supaya sentiasa berselawat. Sentiasa berselawat kepada Nabi SAW, dan bukanlah jatuh hukum fardu. Kan banyak hadis Nabi kata yang bermaksud, barang siapa yang berselawat di pagi hari 10 kali dan berselawat di petang hari 10 kali, maka tempatnya di akhirat nanti apa yang dia dapat, melainkan apa? Melainkan syafaatku. Nabi kata itu adalah galakan Nabi SAW. Dan ada satu peristiwa sahabat Nabi SAW jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, hari ini aku gunakan 1/3 hariku untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Lalu apa pandanganmu ya Rasulullah? Nabi kata apa? Saya habiskan dengan hadis ni. Nabi kata apa? Bagus kamu berselawat, kamu ambil 1/3 hari kamu, kamu berselawat kepadaku. Tapi kalau kamu tambah sikit lagi, maka lebih baik daripada itu. Besok dia jumpa Nabi lagi. Ya Rasulullah, hari ini separuh hari aku gunakan hariku untuk berselawat kepadamu. Maka apa pandangan kamu? Rasulullah cakap, wahai sahabatku, bagus, setengah hari itu kamu dah penuhkan setengah hari kamu tu dengan berselawat. Tetapi kalau kamu tambah, lebih baik. Maka esok dia jumpa lagi, dia kata, ya Rasulullah, kalau begitulah engkau kata, tidak ada benda yang lebih baik dalam hariku melainkan aku penuhkan hariku dengan berselawat kepada Nabi. Dan satu kisah yang terakhir, sahabat saya, dia memang baru 3 bulan yang lepas dia kena COVID. Memang dia kena kuarantin di Maib Selangor lah. Jadi tak tahu macam mana dia teringat apa yang arwah ayah dia ajak, iaitu arwah ayah dia ajak, apabila engkau dalam keadaan sakit, kau bacalah selawat tibbil qulubi wa dawaiha. Dengan berkat dia baca tu,
alhamdulillah hari ini segar bugar dan sihat dari kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung pada sesi akan datang. Moga-moga kita amalkan selawat dan banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat itu juga zikir, zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa yang lama. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.